Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hanum Binti Ahmad daripada UMS Universiti Malaysia Sabah. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel vocational di dua buah sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan. Okey, ini adalah untuk pengenalan. Okey, PDPC yang berkesan merupakan satu elemen yang sangat penting untuk penyampaian ilmu pengetahuan. Jadi pengajaran berkesan ini ditarifkan sebagai pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran dalam diri pelajar menurut Han ke-1995 dalam Esah 2003. Okey, sekolah menengah teknik merupakan tempat untuk melahirkan jurutera yang amat diperlukan oleh negara pada masa akan datang. Okey, pelajar-pelajar akan belajar tentang perkara-perkara asas dari segi teori dan amali sebelum melangkah ke pusat-pusat pengajian tinggi yang menawarkan kursus-kursus yang berkaitan. Okey, untuk latar belakang masalah, pendidikan vocational menekankan dua aspek pengajian iaitu teori dan amali. Menurut Fong 2000, masalah keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang melibatkan orang lain seperti kemalangan yang melibatkan pelajar sekolah juga merupakan isu sensitif yang memerlukan perhatian yang teliti dan tindakan yang berkesan perlu diambil. OSHA atau Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja meletakkan tanggungjawab keselamatan dan kesihatan pelajar ke atas pihak sekolah, terutamanya bahagian pengurusan bengkel sekolah. Persekitaran yang tidak diurus dengan baik boleh menyebabkan kecelakaan menurut Turner 1945 dalam Hayati 2000. Okey, untuk penyataan masalah, mata pelajaran aliran vocational ni tidak hanya tertumpu pada teori saja tetapi juga berbentuk amali. Pembelajaran berbentuk amali dijalankan di dalam bengkel kerana kelengkapan dan kemudahan yang dapat membantu pembelajaran secara amali. Namun, kebergantungan keadaan kelengkapan dan kemudahan lain yang terdapat di dalam sebuah bengkel itu menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Okey, ini adalah objektif persoalan kajian dan hipotesis dalam kajian ini, iaitu mengenal pasti faktor yang paling dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan persekitaran terhadap bengkel vocational di dua buah sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan. Dari segi persoalan pula, pengkaji melihat faktor yang paling dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan persekitaran terhadap bengkel kejuruteraan aliran vocational di dua buah sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan. Hipotesisnya ada. Untuk yang kedua, mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang paling dominan iaitu faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan persekitaran terhadap bengkel vocational di dua buah sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan mengikut jantina. Manakala persoalan dia adalah adakah terdapat perbezaan yang paling signifikan antara faktor yang paling dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan persekitaran di dalam bengkel vocational di dua buah sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan mengikut jantina, dan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor dominan tadi mengikut jantina. Okey, untuk yang objektif yang ketiga, mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang paling dominan iaitu faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan persekitaran terhadap bengkel vocational di dua buah sekolah menengah mengikut jenis bengkel yang digunakan. Dari segi persoalan pula, adakah terdapat perbezaan yang signifikan mengikut jenis bengkel yang digunakan, dan hipotesisnya tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang paling dominan mengikut jenis bengkel yang digunakan. Untuk yang keempat, mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara faktor yang paling dominan mengikut pencapaian akademik. Persoalan pula, adakah terdapat hubungan yang signifikan mengikut pencapaian akademik pelajar, dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor yang paling dominan mengikut pencapaian akademik pelajar. Okey, ini adalah skop dan batasan kajian, iaitu pertama adalah faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan persekitaran bengkel itu sendiri.
Yang kedua, sekolah menengah teknik. Yang dipilih adalah sekolah menengah teknik ampangan dan teknik polisen sahaja, dan melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 4 aliran vocational sesi 2007. Okey, untuk suratan kajian, kami melihat kepentingan faktor kelengkapan bengkel, iaitu menurut LIS 1982 menyatakan keperluan kemudahan dan peralatan bergantung pada kandungan program pengajaran. Maksudnya ikut silibus program itulah. Kemudahan dan peralatan perlu dikendali dan dijaga supaya tidak mengganggu pengajaran. Maksudnya kalau alatan atau kemudahan itu rosak, perlu segera diselenggara supaya tidak mengganggu pengajaran guru-guru. Sebelum kerja amali dijalankan, penyediaan peralatan yang lengkap dan sempurna dapat menghasilkan kerja yang baik. Maksudnya produk yang diperolehi sekiranya kemudahan dan peralatan itu dalam keadaan yang elok, lebih cantik dan menarik. Okey, kepentingan faktor keselamatan bengkel menurut Ahmad Fuad 1995 dalam Nur Fariza 2002, kebanyakan kemalangan yang berlaku di tempat kerja dapat dielakkan jika pelajar itu mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang telah digariskan. Wilbur dan Wilbert 1973 dalam Hayati 2000 menyatakan salah satu teknik yang popular dalam menerapkan kepentingan keselamatan semasa menggunakan peralatan adalah melalui demonstrasi atau tunjuk ajar yang dilakukan oleh guru. Okey, seterusnya adalah kepentingan faktor pengurusan mengikut draft ke-1964. Efisien bermaksud melakukan kerja dengan betul, proses, mengeluarkan hasil iaitu output setimpal dengan input iaitu tenaga buruh, bahan dan masa, dengan mengurangkan kos sumber-sumber yang digunakan untuk mencapai matlamat. Guru-guru yang terlibat di dalam sistem pengurusan bengkel perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang aspek-aspek pengurusan bengkel, kerana pengurusan bengkel melibatkan banyak aktiviti seperti merancang, mengelola, menyelaras dan mengawal menurut Sanusi Muhammad Sidin 1998. Jadi guru memainkan peranan dalam memastikan kerja, proses, perancangan, penghasilan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Seterusnya adalah kepentingan faktor persekitaran. Abbott dan Cross 1977 dalam Hayati 2000 menyatakan pencahayaan di dalam bengkel perlu mencukupi. Pencahayaan yang tidak mencukupi dan tidak betul boleh mengakibatkan pelajar tidak berminat dan boleh mengakibatkan kemalangan di dalam bengkel. Okey, ini adalah metodologi kajian yang dilakukan. Kami melakukan reka bentuk kajian expose factor. Populasi dan sampel yang terlibat adalah populasi melibatkan 300 orang pelajar, manakala sampel adalah 168 orang pelajar. Jadi pelajar tingkatan 4 sesi 2007 aliran vocational sekolah menengah teknik ampangan dan sekolah menengah teknik polisen dipilih. Kami menggunakan pensampilan jenis rawak berlapis. Instrumen yang digunakan dalam kajian tersebut adalah untuk bahagian A, latar belakang responden, melibatkan jantina, maklumat jantina, sekolah, bengkel, pencapaian akademik, taraf dan taraf pendidikan ibu bapa murid, pelajar. Untuk bahagian B, kami melihat pandangan responden terhadap faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan pengesedaran bengkel yang terdapat di dua buah sekolah tadi. Okey, kajian rintis yang dihasilkan, nilai alfa korbat daripada kajian rintis yang dibuat adalah 0.90. Untuk penganalisaan data, kami menggunakan statistik package for social science 11.5 SPSS, menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi, ujian T, ANOVA dan kaedah korelasi Pearson. Okey, ini adalah data analisis data untuk bahagian A. Jantina adalah sebanyak 111 orang dan perempuan adalah 57, menghasilkan jumlah 168. Okey, ini adalah bengkel-bengkel yang ada di dua buah sekolah itu, iaitu kerja bata, kerja kayu, otomotif, timbalan dan fabrikasi logam, penyejukan dan penyamanan udara, elektrik, elektronik dan semuanya adalah 168. Okey, ini adalah analisis data bagi analisis deskriptif.
Untuk bahagian tahap tinggi, item yang mendapat tahap tinggi adalah 8, 7 dan 10. Untuk faktor keselamatan 20, 15 dan 16. Okey, keseluruhan min untuk kedua-dua faktor ini iaitu faktor kelengkapan dan faktor keselamatan tahap tinggi adalah keseluruhan 4.01, manakala faktor keselamatan adalah 4.08. Faktor pengurusan berada di tahap tinggi iaitu keseluruhan 4.09 dan menggunakan 3 item, item yang ke-24, 25 dan 23. Faktor persekitaran juga berada di tahap tinggi iaitu min keseluruhan 4.16. Item yang melibatkan faktor tersebut adalah 32, 36 dan 37. Okey, analisis data seterusnya, min keseluruhan bagi empat faktor tadi adalah kesemuanya berada di tahap yang tinggi. Okey, analisis data bagi inferensi ujian T. Untuk hipotesis no, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang paling dominan seperti faktor kelengkapan, keselamatan, pengurusan dan persekitaran terhadap bengkel mengikut jantina. Hipotesis keempat faktor tersebut semua diterima, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan untuk keempat-empat faktor itu berdasarkan jantina. Okey, untuk hipotesis seterusnya, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara empat faktor tadi mengikut jenis bengkel. Semua analisis tersebut diterima kerana mengikut jenis yang digunakan semua diterima. Okey, analisis data bagi hipotesis seterusnya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor yang paling dominan mengikut pencapaian akademik. Kesemuanya adalah lemah. Terutamanya kesemuanya adalah lemah, tapi ditolak adalah keselamatan dan pengurusan. Okey, untuk perbincangan rumusan dan cadangan yang dibuat adalah guru perlu memastikan kelengkapan bengkel seperti alatan tangan, mesin dan bahan yang diperlukan ketika amali ditingkatkan penyelenggaraan dan diurus dengan baik agar sesi pengajaran dan pembelajaran tidak terganggu. Seterusnya, KPM menimbangkan pengambilan jawatan pembangunan bengkel bagi semua bengkel vokasional bagi membantu guru menguruskan bengkel dengan lebih berkesan. Guru perlu mengawal dan memastikan pelajar mengikut peraturan yang telah digariskan supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Secara tak langsung boleh mengakibatkan kemalangan dan mengganggu proses PDPC. Seterusnya, pihak sekolah dan guru perlu perhatian dengan persekitaran bengkel seperti aspek pengudaraan, bunyi dan pencahayaan agar dapat lebih memantapkan fungsi bengkel. Okey, seterusnya adalah untuk cadangan kajian lanjutan. Penyidik mencadangkan kajian selanjutnya diteruskan dengan menjadikan guru bengkel sebagai responden kajian. Kajian lanjutan dicadangkan dilakukan di semua sekolah menengah teknik di Negeri Sembilan. Mengkaji keberkesanan PDPC di dalam bengkel di sekolah menengah di negeri-negeri lain dan mengkaji faktor lain yang mempengaruhi keberkesanan PDPC di dalam bengkel seperti faktor sikap pelajar dan peranan guru. Kesimpulannya adalah faktor keselamatan dan pengurusan bengkel mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.